Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Yang dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa muslimat Surau Al-Ikhwan, seterusnya mukminat muslimat yang dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah dan waktu untuk kita menimba ilmu dan juga mengamalkan dengan amalan yang sunnah. Dan ini adalah salah satu waktu yang sangat disukai, dicintai oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya, wahai Aisyah, kalaulah aku ini diberi pilihan, aku nak cuaca yang macam mana di dalam syurga, dalam dunia ini, cuaca yang macam mana aku inginkan di dalam syurga kalau aku diberi pilihan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan memilih cuaca waktu duha. Harinya terang dan tidak panas, redupnya pula sejuk dan tidak pula musibah, gelap. Subhanallah. Dia sejuk tapi tak gelap, dan dia terang tapi tak panas. Ini adalah waktu duha, waktu yang khusus di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu bahawasanya kebanyakan amalan yang kita ini boleh lakukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ianya sangat-sangat berkesesuaian kita dirikannya pada waktu duha. Sebagai contoh, solat-solat sunat seperti mana solat sunat istikharah, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, semuanya kita dirikan pada waktu duha. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanjatkan suatu kesyukuran dan juga kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelompok kita pada hari ini suatu kelompok yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosa, diangkatkan darajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselindungi segala keaiban dan kekurangan, dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bertambah, meningkat keimanan dan ketakwaan, ilmu dan juga amalannya. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang demikian menjadikan kita semua dilayakkan, dicatatkan untuk menghembuskan nafas yang terakhir daripada dunia ini setelah panjang umur dalam keberkatan dan kesihatan, setelah sempat untuk kita semua melangsaikan hutang piutang, setelah sempat untuk kita ini semua menyelesaikan segala sedekah dan nafkah, setelah sempat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Ya Arhamar Rahimin. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Ustaz pada hari ini mungkin pertama kali mengajar muslimat dekat sini, dan juga subhanallah, Ustaz rasa Ustaz pangkat anak pada makcik-makcik sekalian. Anak ke cucu? Subhanallah. Ya. Umur Ustaz 31, lahir tahun 89. Subhanallah. Jadi kat sini, oleh kerana Ustaz baru first time, jadi kita kena berkenalan. Sepatutnya nak berkenalan ni, seorang-seorang kena kenalkan diri, tapi tak sempat. Confirm tak sempat Takut-takut sampai di sana kita dah asal. Maklumlah, makcik-makcik selalunya banyak cakap banding pakcik. Pakcik dia macam ni. Pakcik dia kalau cakap, saya Mansur, umur saya 59, saya duduk dekat Sungai Buloh. Kata, apa lagi? Apa lagi? Kalau perempuan, tak payah disoal, insya-Allah keluar semua. Subhanallah. Makcik suka makan sambal belacan tau. Dia akan keluar semua tu. Subhanallah. Jadi rasanya takkan sempat untuk kita kenalan seorang demi seorang. Tetapi cukuplah sekadar ustaz seorang memperkenalkan diri. Mudah-mudahan nanti di luar sana ke, di mana-mana ke, kita kena berkenalan. Sebab apa? Menuntut ilmu kena ada 3 perkara. Kena 3 perkara. Subhanallah, 3 perkara ini wajib dalam menuntut ilmu. Yang pertama, di dalam menuntut ilmu, kita kena ada yang dinamakan islahun niyah, membetulkan niat. Awal-awal masuk menuntut ilmu tak betul niat, subhanallah, jadi terpesonglah. Astaghfirullahalazim. Yang kedua, kena ada mujahadah. Mujahadah ini cekal. Maksud cekal tu tidak mudah berpaling tadah. Tak faham tanya, tapi rasa muslimat tak ada masalah. Muslimat ni memang dia kalau faham pun dia tanya. Muslimin ni masalah, dia tak faham pun dia tak mau tanya. Ini masalah muslimin. Buat faham pula. Subhanallah. Jadinya itu yang kedua, ada mesti kena ada yang dinamakan mujahadah. Subhanallah. Yang ketiga, dalam menuntut ilmu kena ada murafaqah. Murafaqah ini dia adalah hubungan baik di antara murid dan guru, di antara murid dan murid yang lain. Jangan ada persengketaan, permusuhan, tarik muka, bermasam muka dan sebagainya. Hilangkan semua sentimen politik, sentimen perkauman, sentimen umur, kasta budaya, kaya miskin. Hilangkan semua benda tu bila masuk dalam ni. Subhanallah. Kita ni duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu keadaannya serupa seperti mana dalam masjid. Kita tak kenal rupa, kita tak kenal harta, tapi yang kita kenal semuanya manusia. Bila kita masuk dalam masjid, kita masuk di dalam tempat ibadah, bagaimana keadaan kita? Kita boleh sembahyang di sebelah orang-orang yang lain standard, yang mungkin subhanallah lebih rendah tahap ilmu daripada kita dan sebagainya, tapi duduk dalam satu tempat. Begitulah kita di dalam menuntut ilmu, walaupun menuntut ilmu itu bukan di dalam surau. Sebab hari ini kita buat dalam surau kan. Jadi tata tertibnya, caranya sah-sah seperti mana di dalam masjid ataupun di dalam surau. Tetapi kalaulah majlis ilmu ni andai kata dibuat di luar pun, dia punya perihalnya, keadaannya sama seperti mana musalla ataupun tempat mendirikan ibadah. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah SWT, maka Ustaz perkenalkan dirilah sekarang ya. Sebab tak ada siapa yang kenal Ustaz, betul tak? Sebab Ustaz tak famous, tak masuk TV. Kalau Ustaz masuk TV, dah tahu kan. Tapi Ustaz tak pernah masuk TV lagi kan, belum famous lagi mungkin. Subhanallah. Tapi pernah masuk TV 5 minit je. Masa tu rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Nama Ustaz Sahib bin Pamidi. Sahib bin Pamidi dilahirkan dekat Kelang, Hospital Tengku Abu Harimah Kelang. Duduk dekat kampung Sijangkang, Teluk Panglima Garang. Berketurunan
Banjar daripada Banjar Kalimantan, Banjarmasin. Tak tahu kenapa Banjarmasin, tak ada Banjarmanis, kan? Kalau Banjarmasin, orang kata sebab dia orang suka makan ikan perkasam. Tak tahulah kenapa, kan? Kan? Sebab tu jadi masin yang sangat agaknya. Subhanallah. Jadi keturunan Banjarmasin tu masih tulen sampai dekat Ustaz, masih tulen. Sampai generasi kita, generasi Y ni, dia dah campur, Ustaz. Dah berumah tangga, Alhamdulillah. Dah berumah tangga, Ustaz. Kahwin dengan orang Jawa. Tapi sama je lah, orang Banjar dah hilang tradisi Banjar, orang Jawa dah hilang tradisi Jawa. Subhanallah. Dan sekarang Alhamdulillah sudah dikurniakan 3 orang anak. 3 orang anak. Yang pertama masuk 4 tahun, masuk tadika 4 tahun. Yang kedua masuk ke 3 tahun. Yang ketiga susun tangga, anak tangga. Tapi orang rumah cakap kena break dulu, kena rehat dulu anak ketiga, nanti baru lepas 2-3 tahun. Tak tahulah boleh ke tak. Latar belakang pendidikan pula, Ustaz daripada sekolah tadika sehingga sekolah rendah, sehingga sekolah menengah, sehinggalah menduduki SPM, beraliran kebangsaan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, sama ada dalam bentuk yang rasmi ataupun dalam bentuk yang tidak rasmi, sama ada yang formal ataupun yang tidak formal. Jadi sampailah Ustaz menduduki peperiksaan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Lepas SPM barulah Ustaz U-turn. Lepas SPM, masa tu image Ustaz tak ada dah macam ini. Image Ustaz macam budak-budak lain lah. Subhanallah. Lepas tu barulah Ustaz masuk insentif bahasa Arab yang dibuka oleh keluarga Al-Junaid dekat TTDI Jaya Shah Alam. Intensif bahasa Arab itu adalah untuk sesiapa yang ingin melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah. Sepatutnya melanjutkan pelajaran ni orang yang dah ada ilmunya masuk situ nak melanjutkan pelajaran. Tapi Ustaz masuk situ dalam keadaan zero, nak belajar dekat situ. Waktu tu memanglah pasrah je, rasanya tak dapat kot sebab kita bukan pandai. Tapi Alhamdulillah rezeki dalam banyak-banyak orang yang masuk insentif bahasa Arab tersebut, Ustaz walaupun tak pandai diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melangkahkan kaki pergi ke bumi Yaman. Pada tahun 2008 Ustaz pergi ke Yaman tahun 2008. Dan Ustaz belajar di Yaman tahun 2008 sampailah tahun 2010. Tahun 2010 Ustaz balik untuk bercuti. Sampai di Malaysia nak bercuti pada waktu tu, Ustaz dah mulakan karier berdakwah. Berdakwah ni Ustaz dah mula semenjak tahun 2010, waktu usia Ustaz 21 tahun. Sampai sekarang dah genap 10 tahun Ustaz dalam berdakwah. Subhanallah. Sebab tu lah muslimat semua nampak Ustaz cakap kat depan ni relax je. Dulu mula-mula, jangan cakap ni meja boleh goyang, kan? Boleh nampak goyang tu, gempa bumi jadinya. Subhanallah. Tapi daripada dah banyak kali, subhanallah, yang jadi mentor Ustaz, Abang Sulung Ustaz, iaitu Ustaz Safwan bin Pamidi. Dia tu mentor kepada Ustaz lah. Bukan mentor menyanyi. Zaman sekarang kita sebut mentor dia menyanyi. Dia adalah mentor Ustaz di dalam dakwah. Dialah yang menggagahkan Ustaz supaya boleh menyampaikan di hadapan khalayak. Jadi pada waktu itu Abang Ustaz, mentor Ustaz ni, dia suruh Ustaz kira dah berapa banyak dah kuliah yang disampaikan. Sekali kuliah jangan lama-lama katanya. Dalam masa setengah jam je berhenti. Tapi sekarang ni 2 jam pun tak boleh berhenti lagi. Tapi insya-Allah kita takkan sampai 2 jam. Kan? Pasal apa? Sekarang
tengah SOP kan. Jadi kita kurangkan sikit, tapi tak jaminlah sejam boleh habis. Subhanallah. Jadi subhanallah, suruh kira yang pertama, kedua sampai yang ke-20. Kalau sampai sekarang ustaz dah tak dapat kira, dah banyaklah ustaz bagi kuliah. Subhanallah, harap-harap yang sebelum-sebelum ni, sebelum muslimat pada hari ini, subhanallah, semuanya dapatlah amalkan apa yang ustaz beritahu. Pasal apa? Ustaz sendiri pun subhanallah nak sebutkan apa yang ustaz amalkan daripada ilmu ustaz pun boleh kira dengan jari. Harap-harap apa yang ustaz ajar kat orang itu diamalkan, ganti tempat ustaz untuk mengamalkannya. Sebab dalam agama ni, kita ajak orang buat baik, itu juga dikira amalan kalau orang itu amalkan. Kalau kita tak dapat buat, suruh orang buat. Kita ni kalau tak dapat amalkan ilmu kita, kita suruh orang amalkan apa yang kita tahu daripada ilmu kita. Bila orang tu amal sahaja, kita pun dapat pahala amalannya tanpa terkurang sedikit pun daripada apa yang dia dapat. Subhanallah. Maka subhanallah, itu adalah career dakwah. Kita sambung lagi di dalam career ataupun di dalam latar belakang ilmu. Lepas tahun 2010 tu, sampailah ustaz balik semula ke Yaman tahun 2010 juga. Waktu tu sempat bertunang. Sekarang kat Malaysia sempat bertunang. Orang tua tunangkan kita kan. Kita bukannya gerti waktu tu. Nak ngorat pun tak pandai. Tapi sekarang pandai ngorat. Dah kahwin memang. Lepas tu subhanallah, ustaz pergi balik ke Yaman, sambung lagi pendidikan, pelajaran sampai ke tahun 2014. Ustaz dihantar balik proses evakuasi yang pertama. 2014 proses evakuasi yang pertama. Pada waktu itu berlaku Arab Spring. Jadi ustaz dihantar balik lah, free. Masa tu hantar balik. Waktu tu lah ustaz nikah. Nikah subhanallah. Tapi ustaz tak rasa sayang nak tinggalkan. Kebanyakan kawan-kawan ustaz dah hantar balik, dia tak datang dah, dia tak pergi sana balik. Tapi ustaz kena cekal kan. Kita ni kan mujahadah dalam menuntut ilmu. Maka ustaz kumpulkan duit lagi, pergi lagi buat kali yang ketiga untuk sambung pelajaran lagi. Dalam masa yang sama, karier berdakwah itu berterusan. Iaitu bila ustaz balik ke Malaysia, ustaz sambung balik berdakwah. Waktu cuti pun bila balik Malaysia, sambung dakwah, tak berhenti. Sehinggalah pergi semula ke Yaman tahun 2014 juga. Waktu tu subhanallah, ataupun tahun 2014, dan ustaz kena hantar balik semula ke Malaysia, proses evakuasi yang kedua tahun 2015. Dan pada kali ini rasanya dah tak boleh pergi sana balik. Pasal apa? Kami dihantar balik tu dengan tongkang. Bukan naik tongkang dari sana sampai sini. Maksudnya daripada ustaz berada kat Aden, pelabuhan Aden. Daripada pelabuhan Aden tu naik kapal tongkang, berlayar sampai ke Djibouti, 24 jam atas laut. Oh, dia punya rasa macam mengandung. Tak adalah, tak pernah rasa mengandung. Dia punya lawyer, ya Allah, astagfirullahalazim. Dia punya pening mabuk tu rasanya lagi teruk daripada mabuk orang demam. Teruk betul. Pasal apa? Waktu tu laut sangat bergelora. Dia punya ombak tu kalau nak ukur adalah dalam 12 meter tinggi. Rasa macam ya Allah, mengucap kalimah syahadah sentiasa. Rasa macam ya aku mati ni. Macam tu lebih kurang lah. Subhanallah. Tapi sampai dekat, alhamdulillah. Sampai dekat Djibouti, naik pesawat Hercules TUDM, pergi ke Jeddah. Sampai ke Jeddah, barulah kita naik pesawat komersial. Ustaz naik pesawat Airbus, syarikat Emirates. Ada yang lain naik apa namanya, naik Sri Lanka. Dia pecah kumpulan. Tapi sampai serupa dekat KLIA. Subhanallah. Dan sampai situ saja dah ustaz menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, subhanallah, dengan ilmu tersebutlah ustaz dapat membuat tauliah, memohon tauliah. Dan juga dengan ilmu tersebutlah mudahan
kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak dapat mengajar sampai sekarang, alhamdulillah. Dan sekarang ini Ustaz sedang dalam proses untuk membina sebuah madrasah. Awal-awal sekali nak bina masjid. Bina masjid betul tau, bukan masjid lagi. Yang ada orang kata bina masjid Ustaz, amboi. Jadinya subhanallah nak bina masjid dulu untuk mercutanda madrasah tersebut. Tapi ini proses tidak memerlukan kutipan ataupun tidak memerlukan pungutan dana di masjid ataupun di surau, kerana kita menggunakan medium yang komersial, lebih komersial daripada itu, iaitu kita ambil daripada dana wakaf dan juga dana sponsor daripada orang korporat, supaya ini strategi supaya Islam, agama itu kita menampakkan institusi pendidikan agama ini dia bukan level rendah. Kami bukan level minta-minta dekat orang-orang masjid, orang-orang surau, melainkan kalau mereka nak bagi. Tetapi kami adalah orang yang layak dapat dana daripada jabatan-jabatan, syarikat-syarikat korporat dan juga dana wakaf dan juga sebagainya. Maka subhanallah, banyak zaman sekarang ni, maklum sajalah ahli dunia pandang kepada agama ni satu benda yang lekeh, satu benda yang bagi mereka adalah kampungan. Subhanallah. Dan proses tanah sahaja kami dah makan masa 5 tahun nak settlekan untuk proses status tanah, kan? Proses status kita senang, nikah dah status berkahwin. Kalau tanah susah, subhanallah. Statusnya nak kena tukar dulu, sama ada tanah warta negeri Selangor ke, tanah wakaf ke, kena berapa ekar dia punya luasnya, kena daripada lembaga, macam itulah. Subhanallah. Dan banyak lagi nak cerita, macam tak ada kena-mengena pula ya. Subhanallah. Jadi, dan juga sekarang ini Ustaz buat program membantu asnaf. Subhanallah. Nanti insya-Allah kita jalankan tabung. Subhanallah. Kita jalankan tabung untuk mengutit dana. Kalau boleh, target kami satu hari sekurang-kurangnya dapat 5 ataupun 600 satu hari. Tapi kalau tak dapat, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada. Subhanallah. Kerana apa? Kami ingin bantu daripada pelajar-pelajar Mahat Tahfiz, daripada pelajar-pelajar sekolah menengah agama, daripada anak-anak yatim. Kami nak taja mereka, pilih yang betul-betul berkelayakan. Kami nak taja mereka sehinggalah mereka itu dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Itu kami punya matlamat. Kami punya matlamat. Sekarang ni belum lagi ada walaupun seorang. InsyaAllah sekiranya ada pungutan daripada sini, InsyaAllah Ustaz akan mulakan daripada apa yang ada di sini. Mudahan berkat tangan-tangan muslimat puan-puan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka untuk kita memulakan satu pendidikan ataupun satu pelajaran kita, dan insya-Allah mungkin akan datang kita akan kemari dalam bentuk berkala, tak tahulah kan. Subhanallah, mungkin akan berkala kan, mungkin sebulan sekali ke kan. Subhanallah. Jadi kita mulakan pada hari ini insya-Allah dengan suatu tajuk dan perbahasan berkenaan dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis menyebutkan innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud sesungguhnya tiap-tiap amalan itu bersertakan niat.
dan bahawasanya setiap seseorang itu tidak melakukan apa-apa pekerjaan, tidak menampilkan apa-apa image, melainkan dengan apa yang telah pun diniatkannya. Bahawasanya barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, yang ini niat yang baik, maka dia sedang bergerak kepada Allah dan Rasulnya, yang ini mengamalkan benda yang baik. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia, nak dapatkan kekayaan, nak dapatkan martabat, nak dapatkan kedudukan, nak dapatkan jawatan, nak dapatkan populariti dan sebagainya, maka hijrahnya itu, amalan dia, perbuatan dia akan cenderung kepada apa yang dicarinya semata-mata. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sebutkan sebentar tadi adalah satu hadis yang berlaku ketika mana Rasulullah SAW turun kepada baginda seruan supaya berhijrah ke kota Madinah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah ini dia adalah satu persempadanan dua zaman yang sangat berbeza daripada peristiwa sirah. Zaman yang pertama sebelum hijrah yang dikatakan zaman yang dikatakan marhalatul makkiyah, iaitu tempoh Rasulullah hidup di dalam kota Makkah. Rasulullah berada di dalam kota Makkah. Tindakan Nabi Muhammad SAW berdakwah dan patuh dengan arahan, walaupun arahannya menekan dan juga membebankan. Subhanallah. Tak pernah kita dengan Nabi Muhammad SAW dalam kota Makkah sebelum hijrah memecahkan berhala. Satu berhala pun sebelum hijrah tak pernah dipecahkan oleh baginda SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah paksa sesiapa masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang terpesona dan juga orang yang jatuh cinta kepada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bila sampai sahaja selepas daripada hijrah, marhalatul madaniyah yang disebutkan, ataupun tempoh Rasulullah hidup di kota Madinah, Rasulullah SAW berbeza pendirian dan juga prinsip. Iaitu Rasulullah SAW menegaskan agama melalui hukum hakam, undang-undang. Menetapkan bahawasanya orang-orang Yahudi dan mana-mana orang-orang kafir yang tidak membayar diyah ataupun cukai layak dihalau keluar daripada kota Madinah. Mereka itu boleh keluar, maksudnya gunakan undang-undang. Jadi nak tak nak mereka bayar diyah. Sebab itulah ada yang namanya zimmi, iaitu orang-orang kafir yang mereka itu menyokong ekonomi dan juga perkembangan Islam. Orang kafir macam ni namanya kafir zimmi. Kata Rasulullah, man adha zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu, barang siapa yang mencabuli orang yang zimmi, kafir zimmi, dia sedang mengganggu kepentinganku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah melindungi orang-orang kafir zimmi. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir yang bersetuju untuk membayar cukai kepada perbendaharaan Nabi Muhammad dalam kota Madinah. Yang tak bayar diyah ataupun bayar cukai, mereka kafir harbi. Diibaratkan orang yang menentang Islam. Subhanallah. Zaman sekarang jangan kata orang kafir nak bayar cukai ke orang Islam, zakat hak orang Islam pun dia suruh kongsi. Ini kafir harbi ke tak harbi? Subhanallah. Masalah zaman sekarang ni, subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrah itu penentu kepada kekuasaan, kepada perkembangan, kepada pertumbuhan, percambahan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu bila turun saja perintah hijrah, terdapat daripada orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka juga ingin berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka subhanallah, berhijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW terdapat seorang lelaki.
seorang lelaki ini sewaktu dia sebelum masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dia masuk Islam, dia pernah bercinta dengan seorang perempuan. Jadi nak tekankan di sini, couple ni dia adalah amalan orang jahiliyah. Orang jahiliyah couple itu wajib. Kalau sekarang orang-orang Islam couple tu macam wajib, maksudnya kita dah kembali ke zaman jahiliyah. Nak ke kita jadi orang jahiliyah balik? Nak subhanallah. Maka kalau anak kita telah pun berkapal-kapal, subhanallah, ambil tindakan sama ada bataskan perhubungan mereka. Tak boleh putus. Benda ni dia wujud. Maksudnya perasaan cinta tu ada, tapi kita tak boleh membenarkan dia. Tak boleh kita kata boleh, tak ada masalah. Tak boleh. Benda haram tetap haram, tapi perasaan tu tetap ada, subhanallah, walaupun dalam bentuk yang haram. Betul? Subhanallah. Jadi bataskan perhubungan mereka. Dan kalau boleh, subhanallah, sampai waktunya, sampai ketikanya, permudahkan pernikahan. Orang-orang tua yang susahkan, melambat-lambatkan, melengah-lengahkan pernikahan anak yang telah pun bercinta-cinta, yang telah pun berkasih sayang, subhanallah, sememangnya mereka adalah orang-orang tua yang menggalakkan perzinaan di antara anak-anak mereka. Walaupun dia mengatakan bahawa saya bukannya menggalakkan, tapi perbuatan itu adalah menggalakkan. Contoh, subhanallah, kalau kita ini, subhanallah, tidak mendidik anak untuk melakukan kebaikan, bukannya kita ini, subhanallah, mengajar dia buat jahat, kita mengabaikan pendidikan untuk mereka itu lakukan kebaikan, sebenarnya kita sedang didik dia buat jahat. Betul tak? Siapa yang cakap? Rasulullah cakap. Kata Rasulullah SAW, "Idza lam turabbi abna'akum fasyaitanu murabbiyahum." Kalau kamu gagal ataupun tidak mendidik anak-anak kamu, maka syaitanlah pendidik anak kamu. Confirm antara dua. Sama ada kita mendidik anak kita ataupun syaitan pendidik anak kita. Kita nak mana satu didik anak kita? Kita nak mana satu didik anak kita? Kita kan? Jadi kita tengok, kalau kita beri arahan, dia nak dengan arahan kita ke arahan orang lain? Kalau kita bagi satu image, dia nak pilih image kita ke image orang lain? Dan kalau dia pilih image orang lain sekalipun, dia pilih image yang baik ke image yang jahat? Di sini adalah ukurannya. Subhanallah. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, terdapat seorang lelaki yang telah pun berkasih-kasihan, telah pun berkapal-kapeling. Sebelum daripada memeluki agama Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu ingin bernikah, ingin menjalankan pernikahan. Tetapi pernikahan mereka tergendala kerana turun perintah hijrah ke kota Madinah. Lalu lelaki tersebut menyebutkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni muhajirun ma'aka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku ingin berhijrah bersama dengan kamu. Rasulullah SAW terus menyebutkan, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Rasulullah tahu yang dia itu berhijrah kerana ingin percepatkan pernikahan, kerana ingin melangsungkan pernikahan. Jadi sebelum berhijrah, kalau tidak ada berlaku hijrah lagi, maka dia akan lambat untuk bernikah. Jadi untuk apa kamu itu berhijrah? Rasulullah kata, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Maka niat ini banyak mengubah perkara-perkara di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara ataupun 3 perkara yang mampu diubah oleh niat. Kita kira daripada tahap yang paling dasar ataupun paling bawah. Yang pertama, niat dapat mengubah adat kepada ibadah. Contohnya kita di dalam surau ini, menuntut ilmu itu adalah adat. Kerana apa? Orang-orang yang bukan Islam sekalipun menuntut ilmu, betul tak? Orang yang nak berniaga, nak berbisnes pun mereka menuntut ilmu. Subhanallah, belajar dengan Dr. Aziz Osman. Pasal apa? Pasal nak berniaga punya pasal. Banyaklah Dr. Aziz Osman lah, apa Ozir Zuri lah,
Najib Asadok lah, ustaz sekarang nak belajar bisnes ni. Tu yang kenal orang mentor-mentor dalam bisnes ni, subhanallah. Tapi mereka kalau belajar tidak membetulkan ataupun meniatkan yang baik, maka sekadar adat semata-mata, tak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia bukan ibadah. Jadi yang paling bawah, paling dasar, niat dapat menjadikan benda adat kepada ibadah. Seperti mana main bola sepak, seperti mana beriadah, seperti mana kita makan, kita minum, kita tidur. Benda ini subhanallah dilakukan juga oleh orang-orang yang bukan Islam, dan dilakukan juga oleh orang-orang yang fasik. Bezanya orang-orang fasik dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang mukmin. Orang mukmin makan dapat pahala, minum dapat pahala, belajar dapat pahala. Semuanya income untuk di hari kiamat. Kalaulah kita punya akaun di hari kiamat, kita dapat tengok angkanya meningkat macam dekat bank, dekat ATM, maka sekarang ini akaun-akaun makcik-makcik, puan-puan dan juga muslimat-muslimat sedang mendadak mencanak naik. Suka tak kita kalau pergi dekat apa namanya mesin ATM, ataupun kita tengok dekat online, kita punya angka income kita sedang meningkat. Setiap seminit naik RM10, seminit naik RM10. Suka tak? Mesti suka. Kalau tak suka tu adalah orang yang tak siuman. Betul tak? Seminit naik RM10, seminit naik RM10, satu hari naik 100, satu hari naik 100. Suka tak? Suka. Ustaz pun suka. Macam mana caranya, subhanallah? Kena ada usahanya. Itu kalau duit dalam bank. Sekarang ni ketahuilah, akaun puan-puan di sisi Allah sedang mencanak naik dia punya angka. Bukan setakat bilion, bukan setakat trilion. Angka yang dah tak cukup kalkulator dia dah. Tak ada lagi dah angka-angka yang dapat kita ini samakan dengan pahala, kerana setiap pahala yang Allah Ta'ala berikan mustahil tidak akan digandakan. Mustahil. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Nabi Musa alaihi salam merasakan cemburu ke umat Muhammad ketika Rasulullah naik Mi'raj, pergi ke Mi'raj, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dekat Sidratul Muntaha. Di tengah-tengah perjalanan di langit-langit dunia, subhanallah, di langit-langit tingkatan langit pada waktu itu, berjumpa dengan para anbiya. Jumpa dengan para anbiya pada ketika itu. Semua para anbiya mengucapkan salam dan menceritakan apakah yang mereka itu pandang ataupun mereka itu kagum dengan dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Subhanallah. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa cerita kepada Rasulullah, katanya, wahai Muhammad, ketika mana aku dapat suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku baca kitab tersebut, aku dapati di dalam kitab tersebut menyebutkan suatu kisah, iaitu suatu kaum yang mereka itu lakukan kebaikan, mereka niat untuk lakukan kebaikan, tapi masih belum dapat untuk mengamalkan, untuk merealisasikan niat. Sudah dapat satu pahala yang lengkap, tak buat lagi, dapat satu pahala yang lengkap. Dan kalau mereka itu dapat lakukan, wahai Muhammad, Allah Ta'ala berikan pahala 10 kali ganda lebih baik, lipat kali ganda lagi, 10 kali ganda lebih baik. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhan. Nabi Musa kan boleh cakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimullah. Katanya, wahai Tuhan, tolong jadikan umat ini umat aku, boleh? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi Musa, itu umat Muhammad, bukan umat kamu. Siapa umat Muhammad? Saya. Betul tak? Kita semua umat Muhammad. Lalu berkata lagi Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Muhammad, aku baca lagi di dalam kitab suhuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat kisah suatu kaum lagi yang mereka ini kalau niat untuk buat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala tak catatkan walaupun satu dosa, tak ada catat, kosong buat dosa.
Tapi kalau dia tu dapat realisasikan niatnya, dia dapat buat kejahatan yang dia niatkan tu, maka Allah Ta'ala akan catatkan satu sahaja dosa yang takkan digandakan, confirm. Tak akan digandakan. Subhanallah. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan, jadikan mereka ini umat aku, boleh ataupun tidak? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Musa, itu umat Muhammad. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan, kalau kelebihan ini semua untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh tak aku ni subhanallah jadi nabi, ataupun subhanallah Muhammad itu subhanallah jadi sebahagian daripada umat aku. Nabi Muhammad itu jadi umatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh wahai Nabi Musa. Nabi Muhammad itu dia penghulu segala para anbiya, atas levelnya daripada kamu lagi. Kata Nabi Musa, kalau tak boleh juga wahai Tuhan, boleh tak kalau aku jadi umat Muhammad? Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadi umat Muhammad macam kita. Muslimat sekalian, ada tak di antara kita yang dia dulu sebelum lahir minta dekat Allah, wahai Tuhan, aku jadi umat Muhammad, boleh tak? Ada? Tak ada kan? Tapi kita ini dipilih oleh Allah untuk jadi umat Muhammad. Bersyukur ataupun tidak? Nikmat paling besar adalah nikmat umat Muhammad. Umat Muhammad ni umat yang dicemburui oleh Nabi Musa. Nabi Musa tu siapa dia? Dia adalah Nabi, bukan sekadar Nabi biasa. Dia adalah seorang Rasul. Bukan Rasul biasa. Dia adalah yang termaksud dalam 25 Rasul. Bukan 25 Rasul yang biasa juga. Dia termaktub di dalam Ulul Azmi. Dan bukan juga Ulul Azmi yang biasa-biasa. Dia ranking ketiga terbaik selepas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad Ulul Azmi pertama, Ulul Azmi kedua Nabi Ibrahim, ranking ketiga Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah ranking terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kalangan Nabi Ulul Azmi. Bukan setakat dia itu ranking ketiga terbaik semata-mata. Nama Nabi Musa adalah nama yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cerita Nabi mana yang paling banyak dalam Quran? Cerita Nabi Musa. Cukup dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu semuanya kebanyakan cerita Nabi Musa alaihissalam. Dia surah paling panjang sekali. 2 juzuk, 1 surah. Surah Al-Baqarah ada 2 juzuk, 1 surah, panjang. Dalam tu semuanya kebanyakan kisah Nabi Musa. Sampaikan tajuk surah itu, nama surah itu Al-Baqarah, iaitu diambil daripada namanya lembu betina. Kenapa apa? Kenapa diambil? Kerana diambil daripada peristiwa umat Nabi Allah Musa Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sembelih lembu betina. Diambil nama lembu betina itu jadi nama surah. Subhanallah. Sampaikan nama surah pun nama yang berkaitan dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Hadirat muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita umat Muhammad SAW sepatutnya mengambil suatu peluang dan juga suatu ruang untuk, kalau boleh, setiap amalan kita ada aliran saham di hari kiamat. Dengan apa? Satu saja, tak payah register lah, tak payah nak bagi ID lah. Kita ni kalau kat dunia ni nak dapat gaji, subhanallah, kita kena isi borang lah, datang interview, betul tak? Tapi dalam agama Allah SWT cukup niat, dapat insya-Allah aliran tunai hari kiamat yang akan kita ambil dia punya hasil di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jumlahnya akan berganda dan jarang sekali akan terkurang insya-Allah. Jadi dengan niat yang pertama, asal basic benda yang selalu kita buat, yang orang lain pun buat, dia jadi ibadah. Makan jadi ibadah, pasal apa? Niat. Tidur jadi ibadah, pasal apa? Niat. Subhanallah. Apa lagi? Semua benda boleh jadi ibadah kerana ada niat. Subhanallah. Niat untuk apa? Niat untuk
kita ini meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kekuatan dalam ibadah. Kita sampaikan makan ubat pun dapat ubat, dapat apa? Dapat pahala. Pasal apa? Makan ubat, subhanallah, daripada doktor bagi makan ubat, orang lain makan ubat juga, tapi kita makan ubat dapat pahala. Bukan sekadar dapat sihat, dapat pahala. Pasal apa? Kita niat supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatlah pahala. Itu adalah level pertama. Besar tak peranan niat? Sangat besar. Subhanallah. Naik ke level yang kedua. Level yang kedua pula, subhanallah, niat boleh tukar amalan-amalan yang ianya harus menjadi sunnah. Dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, amalan terdapat yang mubah ataupun yang harus sahaja dia punya level. Tapi bila kita ini ubah niat, dia jadi sunnah. Dan kalau amalan itu sunnah, dia punya fadilat lebih banyak berbanding amalan-amalan yang harus. Subhanallah. Sebagai contoh, kita ini subhanallah diharuskan. Kita ini diharuskan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa namanya, waktu malam tidur awal, waktu pagi bangkit awal. Itu adalah diharuskan, digalakkan. Tapi bila kita niat tidur awal itu supaya kita boleh bangun qiyamul lail, yang belum tentu lagi kita dapat bangun qiyamul lail pada waktu malam. Subhanallah, belum tentu lagi. Tapi kita niat, aku tidur malam ini, wahai Tuhan, supaya aku boleh bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Niat itu menjadikan tidur awal itu sunnah. Subhanallah. Dan perkara ini dia lebih kurang daripada yang tadi. Bezanya subhanallah, benda yang harus dan juga benda yang sunnah ini dia termasuk di dalam hukum hakam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi kita sebutkan dia adalah benda yang tak ada apa-apa dalam agama, jadi something dalam agama. Sekarang ini benda yang dalam hukum hakam agama, cuma peringkatnya adalah sunnah. Tapi subhanallah, dia ada peringkatnya hanyalah sebagai harus, tapi dia boleh merengkat kepada yang sunnah. Subhanallah. Ini peranan yang kedua, peranan sunnah. Naik pula kepada tahap yang ketiga, yang lebih atas lagi, iaitu niat boleh menggandakan pahala amalan, walaupun amalan itu serupa dengan orang lain. Sebagai contoh, kita ini mendirikan salat duha. Ada orang lain dirikan salat duha juga, tapi pahala kita lebih banyak berbanding pahala dia. Macam mana caranya? Niat. Subhanallah. Bagaimana niatnya? Subhanallah. Ini yang kita ini banyak terlepas pandang umat Muhammad. Macam mana caranya? Caranya niatkan, sahaja aku mendirikan salat dan aku dirikan salat-salat orang yang tak mampu dirikan salat. Aku dirikan salat untuk aku, dan aku dirikan salat juga untuk orang-orang yang tak mampu dirikan salat seluruh dunia. Untuk aku dirikan pada hari ini, kita akan dapat pahala tiap-tiap orang yang kita niatkan. Banyak tak? Banyak tak? Subhanallah, sangat banyak. Contohnya ustaz dirikan salat sunat dia boleh, salat wajib tak boleh. Salat sunat dia boleh, kalau wajib tak boleh. Subhanallah. Sebab itulah ada perkara yang namanya fardul kifayah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, namanya sunnah kifayah ataupun fardul kifayah. Fardul kifayah ini, orang itu subhanallah tunaikan satu perkara yang ibadah tersebut, tak payah niatkan orang lain pun, terlepas tanggungjawab orang lain daripada mendirikannya. Betul? Ini fardhu kifayah. Tapi sunnah kifayah, dia berdasarkan niat seseorang yang mendirikan. Boleh jadi disebabkan seorang muslimat dirikan salat duha, yang lain semuanya gugur tanggungjawab untuk mendirikan salat duha. Pasal apa? Muslimat tersebut dah niat, aku salat pada hari ini mewakilkan orang-orang kampung aku semuanya.
aku dirikan solat. Seorang, orang kampung aku semua, aku dirikan solat untuk dia orang. Pahalanya seramai-ramai itu. Pahalanya seramai-ramai itu. Kalau lah buat seorang saja dapat 10,000 pahala, 2 orang 20,000, 3 orang 30,000. Satu penduduk, subhanallah, dekat Bandar Baru Sungai Buloh ini berapa puluh ribu orang, ratus ribu orang. Tu tak masuk yang dekat komuter, tak masuk dekat bus stand yang dia bukan penduduk sini lagi. Subhanallah. Tak masuk yang Nepal, yang orang Nepal, orang Bangladesh yang kerja kat pam minyak. Tak masuk orang-orang Kerala yang buka kedai-kedai restoran mamak. Penduduk sahaja pun dah ramai. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua mereka kita dapat pahalanya. Besar tak peranan niat? Sangat besar, subhanallah. Kalau kita istighfar sendiri pun, kita istighfar, daripada kita kata astaghfirullahalazim, kita dapat pahala istighfar untuk diri kita. Tapi bila kita sebutkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa orang Islam, orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan, kita akan dapat pahala tiap-tiap orang yang beriman dalam dunia ini. Banyak ataupun tidak banyak? Sangat banyak yang dia punya angka takkan dapat kita ini kira dengan kalkulator ataupun sepuang. Okay, sepuang mekong pun tak dapat kira lah sebab bijinya tak banyak. Subhanallah. Kalkulator canggih mana pun kan, yang lebar dia berapa angka pun tak dapat nak kira juga. Ini semuanya kiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan yakin itu semua berlaku. Itu semua sedang berlaku, sedang dicatat oleh para malaikat. Benda yang kita amalkan untuk diri kita sendiri belum tentu diterima. Pasal subhanallah, kita ini ada timbangan ikhlas, khusyuk ataupun tidak. Tapi benda yang kita buat untuk orang lain confirm diterima, kerana subhanallah tidak ada timbangan ikhlas, tidak ada timbangan khusyuk ataupun tidak. Ini harus kita ini ketahui. Bila kita sedekah, subhanallah, orang ini sedekah dapat pahala sikit, kita sedekah jumlahnya sama sedekah. Tadi kan kita dah letak duit dalam tabung kan, niat tak? Subhanallah. Jadi subhanallah, orang ni sedekah sikit pasal apa? Dia sedekah, aku sedekah pada hari ini untuk dia sedekah. Orang yang kedua pula, ini sedekah tadi bagi RM10, ini RM10 juga sama. Niatnya aku sedekah pada hari ini mewakili semua ibu bapa aku, ahli keluarga aku, ahli qaryah aku dan semua umat muslimin dan muslimat yang ada kat Pluto pun masuk sekali. Kalau ada ya. Subhanallah. Masuk, dapat semua pahala sedekah bagi setiap orang walaupun orang tu tak buat. Subhanallah. Ini dia peranan niat yang kita sebenarnya subhanallah tak tahu fadilat niat, jadi kita susah untuk berniat. Sekarang ni dah tahu fadilat berniat, jangan lupa setiap kali nak buat perkara niatkan supaya kita ini dapat peluang menggandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang subhanallah, dia buat suatu amalan untuk diri dia semata-mata, tak berniatkan orang lain, dia rasa macam beruntung. Tetapi tidak, kerana apa subhanallah, kita buat amalan niat untuk orang lain, pahalanya akan berganda, kerana pahala orang yang kita niatkan itu sendiri pun akan dapat kepada kita. Subhanallah. Begitu juga dengan doa. Doa, jangan doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain banyak-banyak. Bila kita doa untuk orang lain banyak-banyak, malaikat akan kata walaka mithluh, dan amin katanya. Ya Allah, mustajabkanlah dan bagi kamu pun yang sebanding dengannya. Jadi doa yang baik-baik, subhanallah. Jangan doa jahat untuk orang. Pasal apa? Kalau doa jahat pun malaikat cakap juga walaka mithluh, untuk kamu macam itu juga, habis kita. Kita doa jahat ke orang, ya Allah hancurkanlah dia ya Allah. Malaikat pun kata amin, kau pun macam itu juga, habis kita. Melainkan orang yang memang layak didoakan kejahatan, seperti mana orang-orang yang dia tu memusuhi dan juga membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang muzlimin, mereka semuanya adalah orang yang tidak
menyukai dan mereka dengki dengan agama Islam, subhanallah, kita layak doakan dia suatu kejahatan. Tapi tak boleh spesifikkan fulan bin fulan, fulanah anak perempuan fulanah, tak boleh. Tak boleh kita tunjuk siapa. Biar secara umum semata-mata orang-orang musyrikin mana semua. Yang penting musyrikin. Subhanallah. Hadirat muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga atas sekali subhanallah, niat dapat membezakan di antara amalan sunnah dan amalan wajib. Terdapat manusia dia buat satu amalan, bagi diri dia tahap amalan itu hanyalah sunnah, tapi bila sampai dekat orang lain, mereka itu buat amalan yang serupa tapi jadi wajib. Subhanallah. Sebagai contoh, amalan menginfakkan harta ataupun amalan memberikan pemberian kepada orang lain. Minta maaf saya nak tuding makcik, subhanallah, dengan makcik. Contoh ni contoh je kan, makcik jangan ambil hati ya. Subhanallah, makcik jangan ambil hati. Kan? Makcik yang bertudung coklat, kan? Tadi berikan pemberian, niatnya sedekah. Apa hukumnya? Sunnah. Makcik yang sebelah lagi berikan, letak dalam tabung, dia niat zakat. Apa hukumnya? Wajib. Beza tak? Tapi dia punya amalan serupa tak? Serupa. Jadi subhanallah, beza orang ini dengan orang ini buat amalannya serupa, tapi jadi kategori lain. Pasal apa? Pasal niat. Apa beza antara solat fardu dengan solat sunnah? Niat saja. Rukunnya beza ke? Bacaannya beza ke? Perbuatannya beza ke? Semuanya sama saja, subhanallah. Ada seorang tu dia puasa hari ini, subhanallah. Puasa niat Isnin Khamis, sunnah kan? Ada orang tu subhanallah hari ini dia puasa niat nazar. Jadi apa? Wajib. Subhanallah. Bila yang wajib kita buat, pahala lebih besar. Bila yang sunnah kita buat, pahala lebih kecil. Tetapi yang sunnah itu memadai. Maksudnya sunnah pun dah besar. Subhanallah. Tapi kalau kita dapat buat benda, kalau boleh yang wajib, lebih besar. Subhanallah. Zakat ini, kalau kita sebut tadi zakat, ada orang kata, boleh ke Ustaz, saya belum layak lagi bayar zakat. Boleh ke saya bayar zakat? Zakat ini dia terkategori kepada dua. Satu, zakat yang terkhusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki pendapatan tertentu. Contohnya dia ada tanaman, maka dia kena keluarkan zakat tanaman. Contohnya dia ada peternakan, dia kena keluarkan zakat peternakan. Zakat tanaman hanyalah kurma dengan anggur saja. Kalau dia tanam sawit, banyak mana pun tak kena zakat. Walaupun sawit tu dia macam anggur juga, pun tak kira. Ada orang tanya dia, Ustaz, kenapa sawit tu dia macam kurma juga Ustaz? Tak kira, yang penting kena kurma. Dia kena tamar. Dan juga anggur. Kenapa? Wallahu a'lam. Ia adalah agama Allah SWT. Jangan pertikai, jangan persoal. Nak persoal hukum Allah Subhanahu Wa Taala boleh, dengan syarat petikai dulu kenapa kamu dicipta jadi manusia. Tu dia. Nak petikai hukum hakam Allah boleh, dengan syarat petikai dulu kenapa Allah jadikan kamu manusia. Dah lepas tu baru boleh. Kan? Tak ada pula orang petikai, kenapa dia manusia, kenapa aku tak jadi lembu dulu. Ada tak? Tak ada kan? Orang petikai, kenapa macam ini hukum hakam Allah dipetikaikan. Dia tak sedar Allah Ta'ala jadikan dia semulia-mulia makhluk. Subhanallah. Allah Ta'ala pilihkan dia jadi makhluk, benda yang paling dia suka. Makcik suka tak jadi manusia? Suka tak? Suka kan? Yang kata tak suka tu pelik. Kan? Subhanallah. Suka tak jadi manusia? Kenapa tak petikai? Orang-orang yang suka petikai hukum hakam Allah, kenapa perempuan dapat satu bahagian, orang lelaki dapat dua bahagian. Kenapa lelaki tak boleh, perempuan boleh. Orang yang suka petikai ni, dia kenapa tak petikai yang dia tu sebagai manusia?
Cuba bertekai, kenapa aku jadi manusia? Aku tak nak jadi manusia, aku nak jadi ayam. Kenapa? Subhanallah. Betul tak? Hadirin yang rahmati saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya tak ada layak kita pertikaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas kita. Tak layak langsung. Pasal apa? Awak dah dijadikan oleh Allah sebagai manusia, maka subhanallah bersyukur. Apa yang Allah Taala adakan akur. Contoh lah contoh. Ustaz ada syarikat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Amin kan? Syarikat yang besar. Jadi ustaz nak apa namanya, pilih apa namanya pekerja ustaz. Kan? Jadi kenapa kamu kena bekerja dekat syarikat saya? Kerana saya menyediakan gaji yang lumayan dan juga mengadakan imbuhan yang besar, dan juga bonus kami adalah bonus setengah tahun. Oh kan, bonus setengah tahun je. Bonus 3 bulan pun subhanallah, orang dah besarnya di bonus setengah tahun dia. Jadi orang nak kerja kat tempat kita, betul tak? Bila dia masuk kerja dengan ustaz, subhanallah, apa yang ustaz suruh dia buat, dia boleh bertikai tak? Boleh bertikai tak? Tak boleh. Samalah kita analogikan kita sebagai manusia. Allah Ta'ala dah jadikan kita sebagai seorang manusia. Apa yang kita diperintahkan, boleh bertikai tak? Boleh kita persoal tak apa benda yang Allah SWT tetapkan ke atas kita? Tak boleh. Subhanallah. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, itu kita buat. Pasal apa? Kita dah dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang kita sendiri tak pernah pertikaikan kemuliaannya. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, di dalam hukum hakam yang kita sebutkan sebagai zakat sebagai tadi, kalau orang tu dia ada apa namanya, dia ada apa hasil galian, rikas dalam bahasa Arabnya, pun kena zakat. Korek-korek dekat rumah, rupanya jumpa emas. Emas tu kena zakat, tapi dia milik tuan tanah. Kalau kat Malaysia dia dah terbalik undang-undangnya. Bukan terbalik, dia dah lain. Kita sekarang tak ikut undang-undang agama. Subhanallah. Apa dia? Kalau kita korek-korek tanah jumpa emas, emas tu kerajaan punya. Bukan kita punya, betul tak? Jadi jangan bagi orang, jangan bagi orang. Diam-diam sudah kalau jumpa emas kat bawah rumah. Bawah. Kan? Tapi rasa tak pernah ada lagi orang jumpa emas kat bawah rumah. Kalau ada, bagi tahu ustaz ya. Subhanallah. Jadi subhanallah, kalaulah orang yang memiliki kategori-kategori ini, dia keluarkan zakat ikut kategori dia apabila sampai nisab. Nisab itu sampai dia punya jangkaan. Kalau ternakan, dia kena ada lebih kurang 1000 ekor, baru boleh keluarkan zakat. Zakatnya pula bintul labun. Bintul labun ni anak unta, ataupun yang sebanding harga. Kalau orang ternakkan ni, penternakan binatang yang boleh disembelih je. Binatang yang tak boleh disembelih, contohnya dia ternak gajah, tak boleh, tak keluar zakat, tak payah keluar zakat. Walaupun dia ternak gajah tu banyak, ada lebih kurang 10,000 ekor, nak bawa perang kan, tak tahulah Abraha ke apa kan. Subhanallah. Jadi subhanallah, itu adalah kategori-kategorinya. Kalau orang itu subhanallah ada emas, maka rubu'ul khumus. Rubu'ul khumus keluarkan zakat. Kena balawan nisab, maksudnya dia kena sampai ke suatu volume yang dilayakkan zakat. Subhanallah. Dan volume tu kekal, balaghal haul dalam bahasa Arab. Dia kekal dalam setahun, tak digunakan. Jumlahnya tak tu saja, bertambah, bila kalau kurang pun sampai situ juga. Bertambah, kalau kurang sampai situ je. Dia takkan kurang lebih daripada nisab tersebut sampailah 1 tahun. Maka keluarkan sekali zakat. Bukan tiap-tiap bulan. Ini adalah orang yang memiliki kelebihan-kelebihan ini. Tapi kalau semua tu kita tak ada, rasa-rasa dekat depan ustaz rata-rata semua tu tak ada kan. Subhanallah. Ada ternak kan? Tak ada. Ada ladang? Tak ada. Ada kilang? Tak ada. Ada simpanan? Simpanan ada lah kan. Tapi simpanan macam biskut, kejap ada, kejap tak ada. Kan? Bisa kejap ada, kejap tak ada. Lagi-lagi PKP itu hampir simpanan korek semua.
Subhanallah. Jadinya subhanallah, apa namanya, kalau tak ada semua tu, kita boleh pilihan kedua, zakat yang umum. Tadi zakat khusus, yang ini zakat yang umum. Yang ini kita bila sedekah saja niat zakat, sedekahnya niat zakat, sedekahnya niat zakat. Dibolehkan, subhanallah, dan pahalanya sama dengan pahala zakat. Boleh ke Ustaz? Boleh, subhanallah. Bila kita bagi je niat zakat, bagi berapa ringgit? RM5, boleh niat zakat. Tapi ni zakat yang namanya zakat umum, yang tak terikat dengan perkara-perkara tadi. Tak terikat dengan rikas, tak terikat dengan apa namanya, zahab. Dan kan, rikas tu bahan galian, zahab tu emas, apa lagi, simpanan. Ni semua keluar zakat yang khusus. Kalaulah kita ni subhanallah tak ada benda tu semua, tapi duit banyak. Ada orang duit banyak betul, Masya Allah, tapi tak ada ladang, simpanan pun tak ada, asyik kena rolling je duit. Peniaga paling tak ada simpanan sekali. Pasal apa? Duit dia rolling, duitnya dipusingkan. Jadinya subhanallah tak ada boleh keluarkan zakat. Kalau perempuan, kalau ada emas yang simpan zakat lain, emas yang pakai zakat lain. Perempuan kalau pakai emas lebih daripada kadar orang biasa pakai emas, yang lebih daripada kadar biasa itu keluarkan zakat. Kadarnya adalah rubu'ul khumus. Rubu'ul khumus, 5 bahagian harganya, belah 5 bahagian, 1 bahagian ni belah 4 lagi, 1 bahagian tu kena zakat. Subhanallah. Jadinya subhanallah, itu persoalan. Kalau kita ni nak kata niat boleh jadikan kategori ibadah tu berbeza. Kalau orang ini sedekah dapat pahala sunnah, orang ini sedekah dapat pahala wajib. Yang sunnah ni pahala sedekah, yang wajib ini adalah pahala zakat. Boleh ke buat zakat kalau tak ada benda tu semua? Jawapannya dibolehkan, tapi bukanlah zakat dalam bentuk yang khusus sebagai zakat, tapi zakat yang diniatkan sebagai zakat. Subhanallah. Ustaz tahu ada di kalangan muslimat mukminat di sini setahun 2-3 kali bayar zakat. Pasal tak tahu kan? Ustaz kena, pendapatan saya kan boleh bayar zakat ke? Sebab saya pendapatan macam biskut, kejap ada kejap tak ada. Jawapannya memang tak boleh. Pendapatan tu subhanallah dia kena ada lebihan. Contohnya kita ada duit gaji, dah lepas keperluan, dah lepas makan, dah lepas pakai, masih lagi ada 1/5. Tiap-tiap kali macam itu. Maksudnya dah kenyang makan, dah beli habis semua, shopping pun dah, ada lagi bagi 1/5. Dia kena zakat pendapatan. Kalaulah begitu dalam setahun. Muslimat macam tu tak? Kalau muslimat macam tu, masuk kat tabung dia lebih sikit ya. Subhanallah. Jadi kalau tak macam itu, dia tak layak zakat pendapatan. Jadi kalau dia nak bayar zakat juga boleh tak? Boleh. Sedekah dan niat zakat. Subhanallah. Tak ada boleh tu. Bukan yang jangan. Mantap. Subhanallah, orang nak berinfak dalam agama pun kita larang. Mana ada larangan dalam ibadah ni? Ada tak orang larang kamu jangan solat? Ada tak? Tak ada. Subhanallah. Semua digalakkan. Subhanallah. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir ataupun kolom terakhir kita, berkenaan dengan niat, subhanallah, haruslah kita bila pergi menuntut ilmu, sebelum daripada apa-apa, sebelum tahu silibus, sebelum kenal ustaz, sebelum kenal kawan-kawan, sebelum kenal tempat sekalipun, tempat mengaji dan sebagainya, awal-awal pertama perlu islahkan niat, memperbetulkan niat. Niat tu adalah satu benda yang penting, dan betulkan niat pun adalah lebih penting. Niat dah penting, perbetulkan niat lebih penting. Kerana niat itu subhanallah, kita sebenarnya dah sediakan wadah untuk kita punya amalan. Bila kata niat sahaja subhanallah, kita dah sediakan cawan. Contoh, bila kita niat je, kita dah ada bekas. Besar niat kita, bekas cawan kita besar lah. Baik bekas kita, maka bekasnya pun baiklah. Apa yang masuk kalau niat kita jahat, maka dia jahat. Apa yang masuk kalau niat kita baik, yang masuk tu akan jadi baik. Kalau niat kita kecil,
aku penuntut ilmu ni alah isi masa lapang je lah. Nanti kita akan yang masuk pun macam tu juga, sikit juga. Subhanallah. Kalau niat kita besar, aku menuntut ilmu ni supaya beribadah dan boleh manfaatkan kepada orang lain, aku boleh ajar pula pada anak-anak aku boleh pula subhanallah beritahu kepada orang lain, aku boleh pula subhanallah jadikan dia suatu amalan sehari-harian. Besar dia punya niatnya, maka bekasnya besar, yang masuk pun besar itu juga. Dia macam bekas niat ni. Dan niat ini dia bertindak sebagai kenderaan ketika mana kita berjalan. Kita berjalan atas kenderaan kita, betul tak? Dan kita ini akan sampai ke destinasi ke mana kenderaan itu pergi. Kalau niat kita pergi ke tempat yang tak baik, niat kita mensasarkan kepada sasaran yang tak baik, maka kita akan buat benda yang tak baik. Pasal apa? Nak merealisasikan benda yang kita sasarkan, yang kita target. Subhanallah. Kalau kita niat, contohlah kita ni sekarang kita niat, aku belajar ni nanti aku jadi famous, jadi famous, jadi terkenal. Sebab nak belajar jadi famous, nak jadi terkenal, maka kita punya tindakan pun akan membawa kepada niat tersebut. Tak kisah kau siapa, yang penting aku nak belajar ni. Adab akan diketepikan kalau niat tak baik. Subhanallah. Kalau kita niat tak baik, maka kita punya tata cara pun jadi tak baik. Pasal apa? Subhanallah, benda yang jahat tidak akan dapat direalisasikan dengan suatu adab yang baik. Orang yang beradab tak akan berjaya dalam kejahatan. Saya nak mencuri, tapi kena minta izin dulu kepada tuan rumah, boleh? Saya nak pukul, nak bully sekarang ni, tapi saya kena minta maaf dulu ke orang saya nak bully, boleh tak? Boleh tak? Takkan terrealisasi benda jahat kalau kita ini buat dengan tata cara yang baik, betul tak? Jadi kalau kita ni niat benda yang jahat, kita punya cara perbuatan akan jadi jahat. Waktu itulah nanti jadi nak meniru, waktu itulah jadi nak memperlekeh, waktu itulah jadi nak jadi sombong. Pasal apa? Subhanallah, niatnya dah tak betul. Tapi kalau kita betulkan niat, subhanallah, niat ini banyak membetulkan kita punya tata cara perbuatan dalam menuntut ilmu sebagai yang utamanya. Bukan setakat ilmu saja, dalam kita ini buat kerja-kerja yang lain sekalipun, kalau kita betulkan niat, jadi lain kita punya prinsip. Kalau kita punya niat kepada benda yang baik, tadi kata Rasulullah SAW, faman hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang kalau niatnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu, maksudnya amalannya, tindakannya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan buat benda yang baik-baik. Tak adalah orang subhanallah kalau niatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dia akan membelot. Tak ada. Tak adalah orang kalau niatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dia akan menyeleweng, dia akan mengular, dia akan membawang, dia akan melengkuas. Tak ada pula kan? Subhanallah. Yang ada membawang aja, tak ada. Subhanallah. Yang adanya mengular, mengunyit, membawang. Kan? Subhanallah. Yang lelaki kerja mengunyit, astagfirullahaladzim, habis kuning jadinya. Yang perempuan membawang, habis satu batu dah bau bawangnya. Subhanallah. Jadinya subhanallah, janganlah kita ini apa rempah ratus pun dekat tempat kerja, melainkan tempat masak je. Subhanallah. Jadinya subhanallah, semuanya dapat dipastikan dengan kita ini membutuhkan niat. Nak menuntut ilmu ini, apa yang kita ini subhanallah nak buat, dia punya asas pada niat. Sebab niat ini ibarat kenderaan, kereta kita, dia akan bawa kita ke tempat yang mana, lalu jalan mana. Kalau kita ini subhanallah niat nak menyelundup barang, kita akan berjalan tikus yang tak dibenarkan, yang melanggar peraturan, betul tak? Ada tak orang yang dia nak selundup barang, dia guna jalan yang disahkan? Ada? Tak ada. Confirm tak ada. Dia mesti guna jalan tikus lah, dia guna dia akan masuk secara tidak sah. Pasal apa? Nak menyelundup kan? Bukan nak buat benda baik. Subhanallah. Begitulah. Sama juga kalau orang itu nak menunaikan umrah. Ada tak orang nak menunaikan umrah, dia lalu jalan yang tak disahkan? Ada tak? Semuanya ikut semuanya akan ikut prosedur, betul tak? Kenapa?
Kita tak pernah dengar lagi orang-orang yang pergi umrah, pergi haji tak ikut prosedur. Kalau tak ikut sekalipun, subhanallah, dia masih lagi subhanallah masuk daripada pintu ke antarabangsa. Dia tak ada masuk jalan tikus. Dia tetap cop lagi dia punya visa. Subhanallah. Pasal pun nak buat benda baik. Dia punya tata cara perbuatannya baik. Subhanallah. Jadi yang ditentukan kita buat benda ni dengan benda yang baik adalah berdasarkan niat. Kata Rasulullah SAW, wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu melakukan, mempamerkan apa-apa image, apa-apa perbuatan, itu tak lain tak bukan melainkan dia dah niatkan macam itu. Tak adalah orang di dalam menuntut ilmu dia buat benda yang jahat, benda yang tak baik kalau dia itu niat baik. Jadi subhanallah, anak-anak kita yang anak-anak kita yang terlibat kes buli orang kat sekolah. Kalau kita nak tarbiyah mereka, tanya mereka, belajar ni sebenarnya nak buat apa? Awak kenapa belajar? Apa niat awak nak belajar ni? Kalau niat tak betul, confirm buat benda yang tak betul. Kalau niat betul, niat yang baik, nescaya dia akan buat benda yang baik ketika dia belajar. Subhanallah. Lebih-lebih kalau niat untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Buat benda jahat tak akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebut tentang redha, 3 perkara jangan sampai kita ini terlepas pandang. 3 perkara ni subhanallah, tak buat kita takkan dapat redha. 3 perkara. Yang pertama, kalau kita anak-anak minta restu daripada ibu dan bapa, dan rasanya semua anak-anak, masing-masing pun anak-anak, melainkanlah kalau ibu bapa sudah tidak ada, tetap anak juga, tapi kepada ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Jadi ibu bapa ustaz masih ada lagi. Ayah Ustaz Azim Hamidi ada sekarang 77 tahun. 77 tahun. Kalau lumba lari, dia boleh menang. Dia sihat lagi orangnya, masih berkebun lagi. Subhanallah. Ibu saya pula Puan Hajah Jamnah, mudah-mudahan dia radai, diberkati, diampuni dosa ibu saya, amin ya rabbal alamin. Dunia akhirat ibu saya Puan Hajah Jamnah usia 63 tahun. Pun sama juga masih sihat. Subhanallah. Alhamdulillah diberikan kesihatan, kecerdasan. Subhanallah. Jadi restu ibu bapa penting nak dapat redha. Menipu siapa dia yang nak kata dia nak cari redha sedangkan dia membelakangi, dia menderhakai ibu dan bapa, tak akan dapat redha. Rasulullah berkata kepada kita semua dalam satu hadis, ma ridallahu illa fi ridha'il walidain. Takkan sesekali Allah Subhanahu wa taala itu redha melainkan ibu dan bapa terlebih dahulu meredai kita. Kalau ibu dan bapa dah redha pada kita, barulah peluang dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu bapa masih tak redakan kita, wal iyad billah, maka itu adalah peluang untuk dapat redha tertutup. Kunci awal redha ibu bapa. Itu kalau kita adalah anak-anak. Yang kedua, kalau kita isteri, kalau puan-puan semua adalah isteri, subhanallah, maka redha suami. Isteri dah tak ada lagi dah perlu dapatkan redha daripada ibu bapa, kerana dia dah hak milik tanggungjawab suaminya 100%. Tingkah lakunya, dosa pahalanya semuanya tanggungjawab suami dia. Jadi redha berpindah kepada suaminya. Maka subhanallah, minta redha suami kalau nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Lau amra sujudi biyadi la amartu nisa an tasjuda li zawjiha." Kalaulah perintah sujud itu di bawah kekuasaan aku boleh perintahkan orang supaya sujud, dan saya aku perintahkan perempuan supaya sujud kepada suaminya, kata Rasulullah SAW. Tapi tak ada diperintahkan kerana apa? Rasulullah tidak ada hak untuk menyuruh orang sujud. Kalau ada lah, Rasulullah suruh perempuan sujud pada suaminya. Hak perempuan kepada suaminya, subhanallah, yang pertama adalah menjaga hamparan suaminya. Yang kedua, menjaga harta suaminya. Yang ketiga, menjaga keaiban ataupun menjaga peribadi, jangan sampai teraibkan suaminya. Kalaulah hamparan itu maksudnya rumah lah,
Tapi Rasulullah SAW mengatakan hamparan pasal apa? Walaupun hamparan, contohnya subhanallah, saya kan suami, saya letak tikar. Okey, saya cakap kat isteri saya, wahai darling, duduk sini. Contohlah kan, kalau sekarang kan panggilan kan, Ling Ling, duduk sini, jangan pergi mana-mana tau. Jagalah hamparan tersebut macam rumah kita. Subhanallah. Kan kalau pergi berkhemah kan. Jadi kita jaga hamparan suami kita, bukan suami kita, suami puan-puan. Ustaz tak ada suami. Jadi subhanallah, jaga hamparan suami. Apa yang perlu dilakukan? 3 perkara. Sama ada rumah ke, homestay ke, hotel ke. Kalau pergi hotel, jagalah hotel tu suami, bayarkan. Kan? Jaga hotel tu. Kalau hamparan, jaga tikar walaupun pas segi kecil. Jaga. Tempat ni subhanallah, nak jaga macam mana perempuan? 3 perkara kena buat. Yang pertama, jangan buat benda yang suami tak suka dekat atas tikar tersebut. Suami tak suka kamu buat, jangan buat atas tikar tu. Jangan buat atas rumah tu. Jangan buat atas homestay tu. Jangan buat atas sailing tu. Semua hamparan suami. Yang keduanya, jangan bagi masuk orang yang suami tak suka. Subhanallah. Orang yang suami tak suka jangan masuk. Walaupun kenalan-kenalan, walaupun kita punya business partner, walaupun kita punya classmate, roommate dan apa mate sekalipun. Suami kata, saya tak suka bawa masuk dia masuk rumah. Maka kalau dia datang, hidangkan air kat luar rumah. Kan, minta maaf suami saya tak boleh masuk. Kan, subhanallah. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggalkan hamparan tersebut, rumah tersebut dan sebagainya tanpa apa? Tanpa izin suami. Subhanallah. Ada 3 perkara sahaja yang isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami. Yang pertama, kerana menuntut ilmu, dengan syarat suami tak dapat ajarkan kamu ilmu. Yang pertama. Yang kedua, suami tak sediakan kelas ilmu dalam rumah. Yang kedua. Yang ketiga, suami subhanallah tidak ada berikan kepada kamu biaya ataupun masukkan kamu mana-mana kelas untuk belajar ilmu ataupun upah guru, belajar ilmu. Tak ada juga. Maka kamu dibenarkan keluar walaupun tanpa izin suami untuk menimba ilmu sahaja. Bukan untuk melencong dan melancong. Melencong tak boleh, melancong lagi tak. Melancong tak boleh, melencong lagi tak boleh. Subhanallah. Itu dia, subhanallah. Menuntut ilmu boleh dibenarkan. Yang kedua, darurat. Contohnya rumah terbakar. Rumah terbakar ni, minta izin suami kena keluar. Minta izin tu memang tak masuk akal tu. Keluar saja dah tak payah lah. Minta izin suami, wahai isteri-isteri yang dikasihi. Subhanallah. Itu yang kedua, subhanallah, adalah kalau subhanallah, apa namanya? Yang ketiga, kalau suami itu subhanallah dah lagi tak mau kat isteri itu, katanya keluar kau, keluarlah dia subhanallah. Tapi jangan sampai jadi macam tu, insya-Allah. Yang wanita salihah semuanya masya-Allah, dia sebenarnya bidadari kepada suaminya. Bila sampai di hari kiamat, mereka lah bidadari kepada suaminya, subhanallah. Nabi Adam AS duduk 40 tahun dalam syurga, tetap rasa boring walaupun diapit oleh bidadari-bidadari. Rasa boring, sunyi, tak ada kawan. Padahal bidadari keliling pinggang. Bidadari itu sifatnya cantik kan? Subhanallah. Boring, kata wahai Tuhan, aku nak kawan seorang, boleh tak? Allah Ta'ala kata boleh wahai Nabi Adam. Solat 2 rakaat. Lalu Nabi Adam solat 2 rakaat. Subhanallah, lepas bagi salam, nampak perempuan sebelah. Siapa dia ni? Sayyidatuna Hawa. Dia kita Sayyidatuna Hawa. Rasa boring Nabi Adam duduk dalam syurga. Pasal apa? Pasal tak ada Sayyidatuna Hawa manusia. Yang adanya bidadari. Boring tengok bidadari. Tengok bidadari lagi. Bidadari lagi. Boring betul lah. Cukup dengan Sayyidatuna Hawa, dah gembira. Nabi Adam AS daripada bidadari yang puluhan ribu dalam rumah dia, dalam syurga lah. Subhanallah. Beza orang perempuan dengan bidadari. Jadi muslimat semua bagi tahu kat suami. Bagi tahu kat suami, awak jangan macam ni. Kalau saya tak ada, awak boring tau. Subhanallah. Subhanallah. Tapi itulah subhanallah, hadiah rumah tangga ni sebenarnya muslimat lebih berpengalaman banding ustaz.
Muslimat boleh jadi mentor Ustaz. Subhanallah. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membetulkan niat itu adalah benda yang sangat-sangat perlu untuk kita ini memulakan untuk kita menuntut ilmu. Apakah niat yang sepatutnya kita niatkan untuk mengislahkan, membetulkan? Yang pertama sekali, sebelum menuntut ilmu, niatkan untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebutkan redha Allah Subhanahu Wa Taala tadi, 3 perkara jangan tinggal. Yang pertama, restu ibu bapa kalau kita anak-anak. Kalau kita ini isteri, restu suami. Yang kedua, yang pertama tadi restu daripada ibu bapa kalau anak, kalau isteri kepada suami. Yang keduanya, subhanallah, kita perlu, subhanallah, jangan memutuskan tali persaudaraan. Putus tali persaudaraan tak ada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa pun, buat musuh ilmu, putus tali persaudaraan. Nak putus tali persaudaraan ni senang aja. Modalnya idea, iaitu seorang bapa cakap ke anak, kau pergi ya, bukan anak aku lagi, berdosa besar, takkan diredai walaupun mati dalam Kaabah, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, qati'u lil arham mal'unun walau mata fil jawfil Kaabah. Pemutus tali persaudaraan, mereka itu terlaknat walaupun meninggal dunia di dalam Kaabah. Ustaz nak cari package umrah lah. Package umrah setakat dapat hotel 200 meter dari Masjidil Haram, dapat hotel depan pintu Masjidil Haram, tu biasa. Itu memang promosinya. Ustaz nak cari package umrah yang dapat masuk Kaabah. Ada? Ada buat travel, siapa yang nak buat travel umrah. Ustaz nak cari travel umrah yang dapat masuk dalam Kaabah. Bayar sampai 50,000 pun Ustaz sanggup. Ada tak? Confirm tak ada, betul tak? Kata Rasulullah SAW, orang tu walau mati dalam Kaabah pun, maksudnya dia dapat peluang sebesar-besar peluang yang orang lain tak dapat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia memutuskan tali persaudaraan, tetap terlaknat. Subhanallah. Sampai begitu sekali dapat masuk Kaabah tu. Kalau tak dapat masuk Kaabah, lagi parok kata orang. Subhanallah. Jadi begitu keadaannya. Jangan memutuskan tali persaudaraan. Yang ketiganya nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, jangan syirik. Subhanallah. Jangan syirik. Pakai tangkal lah, mentera semerah padi lah, pendamping lah, susuk lah. Kalau kita ni ada pesandaran hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sandal hati tau, maksudnya kita berharap pada dia macam kita berharap pada Allah, astagfirullahaladzim, maka kita dah syirik. Minta tolong lain lah, minta tolong. Tapi subhanallah, kalau sampai bersandar harapan, dia kalau tak ada benda ni mampuslah aku, nampak? Siapa yang hidupkan kamu? Siapa yang bagi kamu nyawa? Harta kamu? Majikan kamu? Kalaulah kita punya harta, kita punya majikan, kita punya business partner, sampai kita boleh kata kalau dia tak ada aku mati. Syirik atau tidak? Syirik, subhanallah. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kalau kita cakap, kalau awak tak ada susahlah saya tu, tak apa, tak ada masalah. Betul? Contohnya, kalau tak ada apa namanya, kalau tak ada ibu dan bapa, maka takkan saya boleh berjaya. Betul? Tak ada masalah. Tapi jangan sampai melibatkan perkara-perkara akidah. Subhanallah, kalau engkau tak ada, mesti aku sesat dalam ni bahaya ni. Subhanallah. Kalau engkau tak ada, aku mati. Kalau engkau tak ada, aku miskin. Nampak? Kan? Benda ni kalau saya tak ada, Ustaz, saya miskin, Ustaz, jatuh miskin. Siapa yang bagi awak rezeki? Subhanallah. Bisnes tu dia perantaraan kamu dengan rezeki sahaja. Kalau tak benda lain pun, dia takdirkan kamu dapat rezeki, kamu akan dapat walaupun tanpa perantaraan tersebut. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 3 perkara jangan kita buat. Yang pertama, 3 benda kita kena pastikan. Yang pertama, restu redha ibu bapa. Nak dapatkan redha, kena ibu bapa dulu yang redha.
Nak dapatkan redha, kena suami dulu yang redha. Yang keduanya, subhanallah, jangan memutuskan tali persaudaraan. Siapa dia persaudaraan, tali persaudaraan kita? Orang yang memiliki hubungan 3 perkara. Siapa dia rahim kita? Orang kata silaturahim itu siapa dia? Siapa dia silaturahim? Ada orang yang ada hubungan kita dengan 3 pertalian. Yang pertama, pertalian darah. Anak, cucu, anak saudara, pak saudara yang kandung. Yang kedua, pertalian perkahwinan. Ipar duai, beras-beras, biras ya. Biras-biras, mertua-mertua, besan-besan, ini semuanya adalah rahim. Kita punya silaturahim. Yang ketiga, pertalian susu. Susu, satu je salurannya. Ibu susuan, anak susuan. Dah, adik-beradik susuan. Tak ada banyak. Tapi kalau kita pertalian perkahwinan tu banyak cabangnya. Pertalian darah pun banyak cabangnya, subhanallah. 3 pertalian ini menjadikan orang itu rahim dengan kita. Maksudnya orang itu, dia adalah silaturahim kita. Putuskan berdosa. Adapun ukhuwah, putus tak dosa, tapi kita goyah. Ukhuwah tu kita tak ada apa-apa langsung. Macam ustaz dengan puan-puan sekalian. Puan-puan bukan mak-mak betul ustaz, kan? Jadinya subhanallah, kita tak ada apa-apa pertalian di dalam rahim. Silaturahim kita bukan silaturahim, tapi kita ukhuwah. Kita ini adalah ikhwan. Ikhwan lah ni nama surau ni. Kita adalah ukhuwah. Kalau putus, tak berdosa. Putus hubungan dengan kawan, tak apa. Putus hubungan dengan kekasih, lagi tak apa. Putus hubungan dengan siapa lagi? Dengan business partner, tak apa. Putus hubungan dengan sahabat sekerja, tak apa. Mereka bukan silaturahim kita. Mereka ukhuwah. Cuma kita jadi goyah sebagai orang umat Muhammad, subhanallah. Tapi kalau putus silaturahim, berdosa dan terlaknat. Caranya senang je, bukan susah pun. Kalau kau kahwin dengan dia, kau bukan anak aku lagi. Orang tu kahwin juga dengan orang yang tak diredha itu. Memang tak dapat redha mak bapak tu satu benda yang dosa. Mak bapak pun tak boleh buat macam tu ke anak. Anak tu langgar cakap mak bapak dah dosa. Mak bapak cakap macam tu pun dosa juga. Bukannya kata aku mak bapak tak dapat dosa lah. Tak ada, subhanallah. Berdosa, terlaknat. Mak bapak rasa macam Allah, puas hati aku, dia dah bukan anak aku lagi. Puas hati aku. Dia puas hati dapat dosa. Minta maaf dengan bahasa ni. Puas hati dilaknat oleh Allah. Ni banyak ni kita ni subhanallah tengok dalam carta nama benda macam tu. Kan? Lagi cerita zaman dulu, cerita Azura. Perempuan tu kahwin dengan lelaki, Azura kahwin dengan Jamal Abdillah tu. Bapak je marah, kata kau bukan anak aku lagi. Bukan anak tu sebenarnya dah jadikan Allah Ta'ala melaknat. Walaupun pergi Mekah sekalipun, mati dalam Kaabah sekalipun, subhanallah. Hadirat muslimat yang dirahmati disayang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama, niat kita sepatutnya, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari redha Allah. Yang keduanya, niat kita untuk menghilangkan kejahilan, tak mau jadi orang jahil lagi. Jadi banyak muslimat yang tengok-tengok jam. Jangan risau, 11.30 kita berhenti. Subhanallah. Okey. Biasanya kuliah duha ni memang lambat sikit habis. Tak apa, jangan risau, kita ada penjarakan sosial. Okey, subhanallah. Ini yang kedua. Yang kedua, niat hilangkan kejahilan. Maksudnya bila belajar sungguh-sungguh. Jangan sambil dewa lah, isi masa lapang cukup dah, tapi rasanya yang datang ni semua tak isi masa lapang. Pasal apa? Semuanya ada pen dan juga kertas. Cara orang tu menuntut ilmu dapat kita ini bezakan. Kalau datang tu subhanallah menyandar je, pen tak ada, kertas tak ada, subhanallah, kadang-kadang borak dengan orang lain, tak ada tumpuan, subhanallah, maka itu mungkin mengisi masa lapang, bukan menuntut ilmu. Kebanyakan yang muslimin ni, orang muslimin tengok kuliah maghrib, Allahu Akbar. Kan? Bila sembahyang dalam saf, habis sembahyang semuanya pergi menyandar kat dinding. Nasib baik tak berbekas dinding tu, kalau tidak banyak belakang. Pasal apa berbekas dinding? Subhanallah. Tapi pada hari ini alhamdulillah semuanya tak bersandar, melainkan bersandar kat kerusi, tak ada masalah. Subhanallah. Duduk atas kerusi tak ada masalah, duduk bawah tak ada masalah. Yang penting jangan ada yang baring je. Subhanallah. Jadinya alhamdulillah semuanya niat
nak menghilangkan kejahilan. Yang pertama. Yang keduanya. Yang ketiga, niat yang murni adalah niat untuk memberikan, untuk kita beramal. Kalau kita menuntut ilmu, niat untuk kita ini mengamalkan ilmu. Kalau kita ini menuntut ilmu tak niat untuk mengamal, kita akan gagal untuk mengamalkannya. Dan bila kita belajar, bukan semua ilmu itu kita boleh amalkan. Mungkin 10% saja kita boleh amalkan. Contohnya kalau seperti mana kita sebutkan tadi, yang zakat tu, bukannya boleh kita nak amalkan. Pasal apa? Subhanallah, kita bukan daripada golongan orang yang layak keluarkan zakat. Malah di antara kita yang layak dapat zakat lagi. Subhanallah, layak dapat zakat. Pasal apa? Ibu tunggal dapat zakat. Subhanallah, duduk kat KL ni, gaji 1,200, dapat zakat. Miskin tu 1,200 gaji tu miskin dekat KL lah. Kat kampung si Cangkang tahan lagi. Subhanallah, dah ada keluarga, gaji 1,500, dah ada keluarga, miskin. Bukan kaya. Apa maksud miskin? Maksud miskin orang yang tak cukup perbelanjaan untuk ahli keluarganya dan juga dirinya. Bukannya tak ada, tak cukup perbelanjaan. Makan minum ada, pakai ada, tapi kalau sakit tak boleh nak biaya. Kalau nak pergi anak nak belajar, tak boleh nak biaya. Kalau anak nak kahwin, tak boleh nak biaya. Ni miskin. Fakir lain lagi. Orang yang tak cukup perbelanjaan pada dirinya sendiri pun. Diri dia sendiri. Dan kata keluarga, diri dia sendiri pun tak cukup makan. Lapar 2-3 hari. Orang ni fakir. Kalau miskin cukup, tapi nak belanja lebih sikit tak ada duit. Tak ada simpanan dan sebagainya, itu miskin. Jadi kita semua kategori miskin kan? Ustaz kategori miskin. Subhanallah, kita semua kategori miskin. Subhanallah, semuanya tak mau mengaku miskin. Biasa tu. Jadinya subhanallah, itu adalah niatnya. Subhanallah, niat adalah untuk mengamalkan ilmu. Bila ada niat untuk mengamalkan ilmu, Allah Ta'ala akan gerakkan kita untuk kita boleh mengamalkan ilmu tersebut. Yang akhir sekali, niat untuk ajarkan pula orang lain. Jadi 4 level. Yang pertama redha, yang kedua hilangkan kejahilan, yang ketiga mengamalkan, yang keempat niat untuk memberi manfaat, ajar pula pada orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, iaitu umat aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat Muhammad adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ia kembali. Maksudnya Al-Quran di sini ilmu. Siapa yang belajar ilmu, mengajarkan ia kembali kepada orang lain, maka dia telah pun melakukan sebaik-baik amalan umat Muhammad. Umat terbaik adalah umat yang mengaji, dan dia mengajar pula orang lain mengaji. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darajat kita, mengampunkan dosa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara umat Muhammad yang sentiasa menjadikan diri kita dalam keadaan yang sempurna. Sempurnakan ibadah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Keluarkan kami daripada segala kesempitan dan juga kesusahan ya Allah. Jauhilah kami daripada segala bala bencana, mara bahaya, wabak, penyakit, penularan virus dan sebagainya ya Allah. Limpahkanlah ke atas kami rahmat, dan juga berikanlah kami rezeki daripada sudut ataupun sumber yang tidak terduga-duga, dengan banyak dan berkat dan juga dengan suatu manfaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir kalam, Ustaz nak bincang sikit ni, bukan mesyuarat tak, nak bincang sikit. Pertemuan kita, sekiranya kita ini berkala ataupun kita ini ada bulanan, rasa-rasanya nak belajar apa? Muslimat, ya, tasawuf. Boleh, insya-Allah kita akan bawakan kitab tasawuf. Pilih 3 kitab yang Ustaz berikan. Yang pertama, Ayyuhal Walad. Yang kedua, Bidayatul Hidayah. Yang ketiga, Minhajul Abidin. Mana satu? Yang pertama, Ayyuhal Walad. Yang kedua, Bidayatul Hidayah.
Yang ketiga Minhajul Abidin, ya. Hidayah itu hidayah. Yang mana? Pidato hidayah. Dah tamat. Maksudnya dah pandai ya. Minhajul Abidin, tasawuf juga. Ayyuhal walad, belum aja. Kitab sebenarnya biasa bidayah hidayah itu tinggi sikit pada ayyuhal walad. Ayyuhal walad rendahnya. Tapi boleh, kita boleh bawakan sebenarnya ayyuhal walad dekat sini insya-Allah. Ayyuhal walad, wahai anakku. Dia untuk anak-anak saja. Tapi kita dah tua belum belajar lagi. Ya. Yang rendah okey. Ayyuhal walad. InsyaAllah. Jadi kalau kita berkala kita punya pertemuan ini, kita akan bawakan kitab Ayyuhal Walad. Subhanallah. Nak Ustaz berikan kitab ke nak pilih kitab sendiri? Okey, insyaAllah nanti akan datang Ustaz akan belikan. Ustaz kalau belikan selalu foto state je. Okey. Subhanallah. Pasal apa? Beli mahal kan, Ustaz ada duit. Jadinya foto state murah sikit kan. Dapat satu naskah tu RM10 kan, RM15. Kalau beli confirm RM40 lebih, RM20 lebih. Subhanallah. Jadi akhir kata Ustaz minta maaf sekiranya ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, tersinggung mana-mana muslimat, mukminat, makcik-makcik, mak-mak, nenek-nenek, kakak-kakak. Kalau ada kakak lah, tak ada macam kakak. Tak ada pangkat kakak sini. Oh ada insya-Allah. Kan? Jadinya subhanallah, minta maaf banyak-banyak kalau ada tersinggung perasaan. Soalan ke? Boleh. Saya bawa lah insya-Allah. Boleh insya-Allah. Boleh. Insya-Allah nanti kita datang bawa kita insya-Allah. Berapa nak? Banyak ni. Berapa orang? 40, 50, 100. Ustaz tak ada kira lah. Jadi subhanallah, sebelum kita habis, ada apa-apa soalan ke tadi? Ustaz ceramah tadi ada yang macam betul ke? Ada apa soalan? Yang takut nanti Ustaz syok sendiri. Ya. Okey, WhatsApp. Okey, WhatsApp ke nombor. Ya, subhanallah. Kita nak bagi nombor Ustaz, WhatsApp Ustaz. Okey, boleh. Mau kat sini. Sini. Oh, ya. Oh. Apakah hukum orang mengabaikan ibu bapanya sedangkan dia berkemampuan? Hukum orang mengabaikan ibu bapanya sedangkan berkemampuan adalah diharamkan. Mengabaikan ni ada kategori anak tu. Mengabaikan ada kategori. Yang pertama, anak perempuan yang bujang, masih anak dara, mengabaikan ibu bapa. Dia punya hukum sama dengan anak lelaki. Maksudnya diharamkan, tak boleh, berdosa. Tapi kalau anak perempuan tu telah pun berkahwin, mengabaikan itu suatu benda yang madmumah, tapi dia masih lagi belum mendapatkan dosa. Dia tak ada dosa. Tetapi dia telah pun melakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengambil berat kepada ibu bapanya, dia dapat pahala sedekah. Macam dia itu melakukan kebajikan. Subhanallah. Tapi kalau lelaki pula, anak lelaki kalau bujang, maka dia itu tanggungjawab dia kepada ibu bapanya adalah 50%. Iaitu dia perlu bertanggungjawab kepada ibu bapanya dan juga bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri dan sebagainya lah. Kalau lelaki yang sudah berumah tangga, ada pula kemampuan, maka dia wajib, dan dia punya tahap sampai seperti mana fardu. Tanggung ibu bapa ni sama macam tanggung isteri. Wahai suami. Ada suami tadi? Tak ada suami pula. Alamak, ruginya.
kan? Suami tanggung mak bapak macam tanggung isteri, sama, iaitu berikan tempat tinggal walaupun menumpang. Walaupun kita cakap dengan mak kita, mak tinggal dengan saya ya, cukup, tak payah belikan rumah yang baru. Subhanallah. Yang kedua, belikan pakaian walaupun hadiah. Mak ni saya belikan hadiah untuk mak ni, ayah saya belikan hadiah ni, pakaian ihram, kan? Subhanallah, boleh. Pakaian walaupun hadiah sekali-sekala. Kalau isteri lain, isteri setahun kalau boleh 2 helai paling kurang. Tu kalau suami ya. Tapi isteri zaman sekarang tak sempat suami belikan, dia dah beli dah dekat Shopee lah, Lazada lah, bandel-bandel banyak dia beli. Terkejut ustaz, isteri ustaz beli baju banyak je, ya Allah, 3-4 helai, katanya dapat murah kalau beli banyak ni. Kat mana? Di Shopee. Subhanallah, tak sempat nak beli kan? Adakah kita kena biaya isteri yang macam ni? Kena juga, wajib. Wajib, subhanallah. Jadi isteri pakai baju untuk cantik, kita bagi dia baju untuk pakai tutup aurat. Subhanallah. Sama. Yang akhir sekali, makan, tempat tinggal, pakaian, makanan. Kepada ibu bapa cukup kita katakan, ta'al kul ma'i, wahai ibu bapaku, abah, mama, jom kita makan sekali. Memadai. Tak payahlah nak bagi kirimkan dia, itu sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya belanjalah dapur mak bapak kita, itu lebih baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Kena bagi duit belanja ke mak bapak. Kalau kita dah sempurnakan semua ni, sebagai anak-anak, perempuan pun kena buat juga sebenarnya. Kepada mak bapak dah sempurna semua, tempat tinggal, pakaian, makanan dah sempurna. Kita kena bagi duit belanja kepada mak bapak. Perlu bagi, tapi hukumnya tidak wajib. Beri dapat pahala, tak beri tak adalah dihukumkan sebagai wajib. Tetapi kalau sebagai anak-anak tak bagi langsung ke mak bapak. Subhanallah. Nak rezeki kita berkat, berkembang, bertambah, belanja mak bapak kita. Seperti mana mak bapak belanja kita. Sebenarnya tak mampu sebenarnya mak bapak kita belanja kita dah berjuta-juta dah, berbilion katnya. Subhanallah. Soalan kedua kat sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seseorang itu berhutang tapi tak membayar agak lama dan sepembahagi hutang itu halalkan, boleh selesai ke masalah si penghutang itu? Si pembagi hutang itu halalkan, boleh ke selesaikan masalah hutang itu? Terima kasih. Kalau orang yang bagi hutang, halalkan hutang, boleh ke tak boleh? Jadi macam ini. Kalaulah sebagai contoh ustaz tak ada duit, jadi ustaz minta bantuan ataupun ustaz minta pinjam duit daripada datin. Datin ke? Kan? Daripada datin minta pinjam duit. Berapa? 10,000. Contoh 10,000 lah. Orang kalau pinjam duit mana pernah sikit kan? Ada orang yang saya nak pinjam duit boleh tak? Berapa? RM5. Tak ada lah. Orang kalau sikit-sikit minta je kan? Kalau minta duit boleh tak? Berapa? RM10. Tapi kalau nak pinjam duit berapa? RM10,000. Mana ada orang pinjam duit sikit kan? Jadinya subhanallah, pinjam duit contoh RM10,000. Oleh kerana dah lama sangat tak bayar. Bila dah lama sangat tak bayar, menyebabkan datin tu subhanallah jadi macam ini. Ustaz ni tak mampu nak bayar. Suruh bayar sikit-sikit pun tak boleh kan? Lagi PKP ni lagi tak boleh bayar. Jadi atas rasa dasar belas kasihan, datin pun datang kat saya, kata kepada saya, Ustaz saya halalkan sajalah. Jadi dia ada 2 hukum. Yang pertama, orang yang memberi hutang hukumnya wajib menuntut hutang. Wajib bagi dia menuntut balik hutang dia. Itu namanya wajib. Hukum yang kedua, kalau dia halalkan, itu adalah sunnah. Dan kategori sunnah di sini adalah sunnah yang memiliki pahala lebih besar daripada wajibnya. Ada 3 tempat yang pahala sunnahnya lebih besar berbanding pahala wajib.
Tahu tak dekat mana? Yang pertama, orang yang memberi salam hukumnya sunnah, orang yang jawab salam hukumnya wajib, tapi besar pahala orang yang memberi salam yang sunnah. Yang kedua, yang macam kita sebutkan sebentar tadi, orang yang meminta hutangnya semula wajib, dan kalau dihalalkan adalah sunnah, tapi dihalalkan yang sunnah lebih besar pahala berbanding minta balik. Jadi siapa-siapa yang pernah ada hutang, orang tu subhanallah tak darat nak bayar, katanya banyak sangat saya hutang, jadi tak apalah saya halalkan lah, tapi halalkan sikit je tau. Kan? Tak apalah, sikit pun dapat pahala juga. Subhanallah. Contohnya kita bagi ke orang kat hutang 500,000. Dia katanya nak mulakan perniagaan besar-besaran. Kita nak minta balik dia bayaran hutang, dia kata dia tak mampu. Katanya kita pun cakap beginilah, saya halalkanlah 200,000, awak bayar 300,000 je. Boleh tak? Boleh. Makin banyak yang kita halalkan, makin besar pahalanya. Tapi orang sampai sekarang dia tak mau pahala, dia nak duit. Subhanallah. Itu dia. Ada lagi soalan? Mana tahu ada yang ajukan direct ke kan? Subhanallah. Okey. Alhamdulillah, selesai kita pada hari ini. Subhanallah. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bersurai, jangan lupa kafaratul majlis dan suratul asr. Wallahu a'lam.